Assalamualaikum dan salam hormat. Bersama saya Muhammad Azizi Rahim dalam Berita Pagi Sarawak edisi Sabtu 14 November. Kira-kira 82,000 ketua isi rumah KIR dan 40,000 individu bujang B40 yang membuat rayuan bagi bantuan khas Sarawak Aku Sayang BKSS layak untuk mendapat bantuan tersebut. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata bayaran khas RM250 sebulan untuk tempoh 6 bulan kepada 82,000 KIR B40 yang telah berjaya dalam rayuan. Jelas Datuk Patinggi Abang Johari, sebahagian pembayaran akan dibuat dalam tahun ini dan selebihnya pada tahun hadapan. Dalam sesi penggulungan di persidangan Dewan Undangan Negeri, beliau menambah bagi 40,000 individu bujang B40 yang berjaya dalam rayuan akan dibayar secara one-off atau sekali beri RM500 dan pembayaran akan dibuat pada Disember PAN. Melalui kelulusan itu, kerajaan negeri telah membayar sejumlah RM943 juta kepada 479,000 KIR dan 432,000 individu bujang B40 iaitu 921,000 rakyat Sarawak yang tertinggi bantuan dalam kalangan negeri-negeri dan kedua terbesar selepas bantuan prihatin nasional. Inisiatif ini bagi mengurangkan beban kewangan dalam menghadapi kesusahan akibat penularan pandemik COVID-19. Dalam pada itu, Ketua Menteri turut memaklumkan bahawa industri pembuatan bernilai tinggi akan diberi keutamaan untuk membantu memulihkan ekonomi Sarawak. Ini kerana industri tersebut akan menghasilkan produktiviti lebih tinggi kepada ekonomi sekaligus menjana pendapatan. Selain itu, kerajaan negeri juga akan mempertingkatkan kemampuan usahawan tempatan dan beberapa bidang utama untuk terus menyokong industri di Sarawak. Datuk Patinggi Abang Johari yang juga Menteri Kewangan dan Perancangan Ekonomi Sarawak turut memaklumkan permohonan lesen perbankan digital telah dikemukakan kepada Bank Negara Malaysia. Inisiatif ini bagi mewujudkan prasarana dan kemudahan telekomunikasi sekaligus menyokong perbankan digital serta inisiatif digital lain di negeri ini. Kerajaan negeri komited mempertingkat penyampaian pentadbiran dan perkhidmatan ke arah kesejahteraan masyarakat. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Douglas Ugah Embas berkata ia dilakukan menerusi pelbagai bantuan dan inisiatif seperti Endowment Fund Sarawak sebanyak RM1,000 untuk setiap kelahiran bayi di Sarawak selain bantuan penjagaan selepas bersalin sebanyak RM450 sejak tahun lepas yang melibatkan peruntukan lebih RM4 juta. Datuk Amar Douglas Ugah dalam ucapan penggulungannya berkata, Sarawak juga telah memperkenalkan geran tahunan khas sebanyak RM5,000 untuk institusi penjagaan awal kanak-kanak dan untuk penubuhan pusat intervensi awal sehenti. Ia menyediakan perkhidmatan diagnosis, pemulihan dan intervensi untuk kanak-kanak berkeperluan khas seperti autisme, sindrom Down dan masalah pembelajaran yang berumur 7 tahun ke bawah. Bagi usahawan wanita, pemberian khas sebanyak RM5,000 dalam bentuk peralatan perniagaan kepada 300 usahawan wanita sejak tahun 2018. Sementara itu, 36 jawatankuasa telah dibentuk untuk menangani penyalahgunaan dadah dan bahan terlarang. Selain itu, lebih 52,000 orang menerima bantuan kebajikan bulanan setakat November lepas yang melibatkan perbelanjaan lebih RM160 juta. Dalam pada itu, Datuk Amar Douglas mendedahkan sejumlah RM50 juta telah diperuntukkan kepada unit hal ehwal agama lain UNIFO untuk keperluan rumah ibadat di negeri ini. Pengukuran Tanah Hak Adat Bumi Putera NCR memfokuskan kepada pengukuran lot-lot individu kawasan yang telah diwartakan di bawah Seksyen 6 Kanun Tanah Negeri berdasarkan permohonan dan kesediaan penuntut tanah bagi tahun 2020. Menteri Pembangunan Bandar dan Sumber Asli 2, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan memaklumkan sehingga 31 Oktober lepas, sebanyak 37,039 lot individu telah berjaya diukur. Jelas Datuk Amar Awang Tengah, ia melibatkan kawasan seluas 46,113 hektar yang telah dan akan dikeluarkan surat hak milik tanah di bawah Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri. Ujar beliau bagi mempercepatkan pengukuran tanah NCR ini, kerajaan negeri telah meluluskan pengambilan seramai 467 orang pegawai pelbagai kategori bagi membantu kapasiti sedia ada di Jabatan Tanah dan Survey yang melibatkan tambahan perbelanjaan sebanyak RM30 juta setahun.
Beliau yang juga Timbalan Ketua Menteri menyatakan demikian dalam sesi penggolongan kementeriannya di persidangan Dewan Undangan Negeri. Sementara itu, program Skim Penempatan Semula SPS dan Skim Pembesaran Kampung SPK diteruskan di bawah rancangan Malaysia ke-12. Sebanyak 54 projek SPS dan SPK diluluskan di bawah RMK 11 dengan menyediakan 4,645 lot kediaman. Daripada 54 projek tersebut, 34 projek siap sepenuhnya dan baki 20 projek akan diteruskan pelaksanaan dalam RMK 12. Kerajaan negeri dimohon untuk menubuhkan Agensi Pembangunan Wilayah Selatan SRDA bagi menyelaras pembangunan di Selatan Sarawak dalam rancangan Malaysia ke-12. Ahli Dewan Undangan Negeri Pantai Damai, Dato' Abdul Rahman Junaidi memaklumkan bagi permulaan agensi itu, ia akan memfokus kepada pembangunan di kawasan lingkaran pelancongan bermula dari Teluk Melano sehingga Tanjung Embang dalam kawasan Demak Laut. Dato' Abdul Rahman Junaidi mendedahkan cadangan turut dipersetujui Adun Tanjung Datu, Datuk Patinggi Jamilah Anu dan Adun Demak Laut Dr. Hazlan Abang Hipni. Jelas beliau, cadangan ini diusul berikutan ketiga-tiga kawasan berkenaan sedia ada dikenali dengan Eco Pelancongan yang memiliki tarikan masing-masing. Dengan adanya agensi ini, pembangunan sektor pelancongan di kawasan tersebut akan lebih tersusun dan strategik bagi menjadikan ia sebagai hub pelancongan. Antara perkara yang diberi penekanan sekiranya penubuhan agensi ini dipersetujui adalah mempertingkat prasarana pelancongan. Ujarnya, meskipun masih berdepan pandemik COVID-19, tiba masanya kerajaan negeri memperkukuh destinasi menarik sedia ada untuk menarik pengunjung tempatan. Dato' Abdul Rahman Junaidi menyatakan demikian pada sidang media mengenai cadangan penubuhan SRDA di Kompleks Dewan Undangan Negeri di Petrajaya, Kuching. Perkabaran gembira kepada Penjawat Awam Sarawak yang diumumkan Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg dalam ucapan penggulungan pada persidangan Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak semalam disambut baik. Pengerusi Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja dalam Perkhidmatan Awam QPEX Sarawak, Ahmad Mahli, menzahirkan rasa syukur dan berterima kasih atas pemberian insentif khas daripada kerajaan negeri itu. Ahmad Mahli berkata pemberian bayaran insentif secara sekali beri sebanyak RM500 kepada kaki tangan Perkhidmatan Awam Persekutuan di Sarawak amat dihargai. Bercakap dalam sidang media selepas sesi penggulungan, beliau berkata ia merupakan pemberian insentif khas kali kedua kepada Penjawat Awam Persekutuan yang berkhidmat di Sarawak. Semalam, Penjawat Awam Sarawak diberi khabar gembira apabila Ketua Menteri mengumumkan bayaran insentif khas sebulan setengah gaji pokok atau minimum RM2,000 yang akan dibayar sebelum penghujung tahun ini. Ketua Menteri berkata ia juga sebagai menghargai pengorbanan kaki tangan Perkhidmatan Awam Persekutuan yang telah menyumbang khidmat bakti di Sarawak khususnya sepanjang pandemik COVID-19. Penambahan satu kluster baru di Sarawak semalam iaitu kluster Abel yang melibatkan kawasan Pending dan Padungan di daerah Kuching sekaligus menjadikan 6 kluster aktif di negeri ini. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan memaklumkan kes indeks bagi kluster ini telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan Kediri di sebuah makmal perubatan swasta pada 10 November lalu. Kes positif COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 1,032 kes apabila 13 kes positif direkodkan semalam. Daripada jumlah tersebut, 12 kes direkodkan di Kuching dan 1 kes di Lawas. Kluster yang masih aktif di negeri ini adalah kluster Wisma Sebarkas, kluster Bah Arnab, kluster Baki, kluster Seladah dan kluster Green Hill. Daerah Lawas kini bertukar status daripada hijau kepada kuning setelah 1 kes jangkitan baru dilaporkan semalam. Sementara itu, daerah Limbang kini berstatus hijau selepas tiada kes jangkitan tempatan dikesan dalam tempoh 14 hari yang lepas. Sebanyak 8 kes baru telah pulih dan dibenarkan discharge dari hospital semalam. Manakala seramai 20 pesakit dalam siasatan PUI yang baru telah dilaporkan semalam dan 3 PUI masih menunggu keputusan ujian makmal.
Lembaga Sungai-Sungai LSS Sarawak sentiasa bersiap sedia bagi menghadapi sebarang kemungkinan banjir berlaku di negeri ini. Menurut pengerusi LSS Murni Suhaili, setakat ini pelbagai persediaan dilakukan termasuk pemeriksaan 20 sistem telemetri di sepanjang Sungai Sarawak. Jelas murni sistem itu bagi mengesan paras air hujan di kawasan hulu Sungai Sarawak dan menyalurkan maklumat tersebut ke pihak pengurusan baraj untuk membuat keputusan sama ada membuka atau menutup pintu air di baraj. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita semasa menghadiri raptai pengoperasian sistem telemetri dan pintu air sebagai persediaan banjir di baraj dan shiplock sejingkat di Kuching. Selain itu, katanya, siren amaran awal banjir pada sistem telemetri juga akan dihidupkan selama 1 minit selama 3 kali jika paras air naik atau berlakunya banjir di sesuatu kawasan telemetri dan sekitarnya. Kita ada mengarahkan semua pejabat kita untuk memastikan aset khususnya bot berada di tempat masing-masing dalam keadaan baiklah, dalam bot yang keadaan baik. Di mana kita buat masa ini ada mempunyai 22 bot sebenarnya, 22 buah bot di pelbagai tempat di seluruh negeri Sarawak. Beliau juga menasihatkan masyarakat yang tinggal di sepanjang sungai agar sentiasa berwaspada dalam keadaan cuaca yang tidak menentu dan sentiasa memantau perubahan kepada struktur tebing sungai dan berpindah ke kawasan yang lebih selamat jika keadaan tebing sungai tidak selamat dan boleh membahayakan rumah kediaman masing-masing. Paparan itu tadi mengakhiri Berita Pagi Sarawak. Selamat menyambut Hari Deepavali kepada semua yang menyambutnya. Dengan itu, saya Muhammad Azizi Rahim. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.